muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat bersama dalam satu majlis yang yakin, satu majlis yang cukup istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Majlis dikatakan dihampari sayap malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala kerana redha dengan apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Dan satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, innal malaikata la tad'u ajnihataha ala talibil ilmi bidan lima yasna. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dia bersayap kepada pelajar ilmu atau penuntut ilmu kerana redha dengan apa yang dilakukan. Itulah tentu semua satu keistimewaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada orang yang sanggup mujahadah dengan segala-galanya demi ilmu. Itulah pulangan ataupun natijah yang betul besar yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita pada pagi ini. Kita doalah supaya budaya mencari ilmu ini bukan hari ini, bukan esok, semangat insya-Allah menjadi satu daripada budaya ataupun tabiat kehidupan kita sampai kita diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah untuk pagi ini kita akan sambung iaitu ayat yang ke-50, 55, 56 dalam surah Al-Ahzab. Semana biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة
والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا والمرجفون في المدينة لنخرجنك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ملعونين أينما ثقفوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تبديلا. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita dapat sama-sama baca beberapa perkataan atau beberapa ayat daripada surah Al-Ahzab. Seperti mana yang kita dah bincang sebelum ini, di mana Allah Subhanahu wa taala, mana yang kita bincang pada ayat sebelumnya, Allah Taala larang supaya kita jangan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai bentuk. Pada masa dulu dan terus pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah Munawwarah, sebagai cara yang dilakukan oleh munafik untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana sebenarnya tak ada kita nak menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam banding kita dengan Nabi ni siapa dia. Yang kita dengan Nabi nak banding jauh sakit. Bagaimana kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi seperti ayat 57. Nak jawab kepada orang yang menyakiti Nabi. Dah, siapa kita dan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ayat Allah Taala cerita bagaimana kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ayat 56 ni. Sesungguhnya Allah Taala dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucaplah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Muslimin dan muslimat sekalian, kalau kita perhati pada ayat inilah Allah Ta'ala, ya, semuanya yang sebut tadilah, tak padalah kita nak menyakiti Nabi, yang tak pada kita nak rendah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang jauh sangat kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya adalah yang Allah Ta'ala muliakan Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah Subhanahu wa taala, malaikat berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak patutlah kembali kepada apa saya sebut tadi lah, kita ni siapa? Siapa kita ni, siapa nak pelekeh Nabi? Kita siapa nak menyakiti Nabi? Dan kita siapa nak hina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Satu taraf yang begitu jauh sekali. Ayat Allah Ta'ala subhanallaha, Allah Ta'ala ni selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala selawat maknanya dia rahmat dan juga kepada ni keredaan. Kalau Allah Ta'ala mana selawat daripada Allah Ta'ala tentang keredaan, rahmat dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau selawat daripada malaikat ialah apa, doa dan keampunan, minta keampunan. Cuba tengok Allah Subhanahu wa taala istihad kepada malaikat, sebut di hadapan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala bagi rahmat. Allah Subhanahu wa taala bagi redha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita panggil Allah Ta'ala berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat berselawat kepada Nabi, maknanya malaikat ni berdoa dan mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya itu satu kemuliaan yang begitu hebat, satu derajat, satu pangkat, satu kedudukan yang begitu hebat yang Allah Subhanahu wa taala kurnia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul, kembali kepada saya sebut tadilah, kita ni siapa? Dalam agama kadang-kadang tulisan-tulisan cuba nak pelekeh ataupun cuba pertikaikan ataupun cuba hina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala sendiri kita terus mengistihad dalam Quran. Dan malaikat sendiri mana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala puji dan puja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai-bagai bentuk. Kalau Allah Ta'ala telah bagi rahmat, Allah Ta'ala bagi apa dia, bagi keredaan, dan malaikat pun sentiasa apa dia ni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kalau kita ngaji bahasa Arab, yusallu makna fi'il mudhari, makna semua. Apabila-bila benda ni penghargaan dan penghormatan sentiasa Allah Subhanahu wa taala bagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lepas itu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kemudian Allah Taala mengarahkan supaya beriman, supaya selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu semua sebab apa sebenarnya? Kita memang sepatut berlaku macam itulah. Selawat mana kita mengagungkan, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita panggil selawat. Salam maknanya kita minta Allah Taala bagi kesejahteraan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada segala kekurangan dan daripada segala benda-benda tak molek. Tuan-tuan semua, cuba tengok kan, kenapa sebenarnya kita diajar supaya kenang jasa Nabi SAW. Kita sentiasa diajar supaya selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita fikir-fikir betul-betul pada sangatlah. Kita daripada dalam kehidupan dunia tu, kita boleh kenal Tuhan adalah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh kenal pada matlamat hidup dalam kehidupan adalah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita boleh tahu bagaimana persiapan bekalan-bekalan untuk menuju akhirat ada melalui ajaran atau pendekatan atau dia panggil panduan yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada Nabi itu terus kita ke mana kan? Kalau Nabi tak mari katakanlah, bagaimana kita menjalani kehidupan sebagai manusia di muka bumi Allah Subhanahu wa taala? Maka sebab Nabi lah tuan-tuan semua kita boleh, mana saya sebut tadi lah, kita boleh kenal diri kita boleh tahu kita mari mana, apa tujuan kita hidup dan kehidupan dunia ni, apa kebekalan yang sepatutnya kita bekalkan untuk menuju ke satu alam lagi dia panggil alam baqa di hari akhirat. Yang kedua pula tuan-tuan semua, Nabi ditolong kita bukan sekadar dalam kehidupan dunia, kehidupan akhirat pun kita juga. Cuba tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana apa yang akan berlaku di hari akhirat. Pertolongan atau syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita di hari akhirat dalam suasana manusia yang perlu pada pertolongan. Di mana kita dengar semua bagaimana huru-hara yang begitu dahsyat yang akan berlaku di hari akhirat. Maka pada masa itu manusia perlu pada pertolongan. Maka yang diberi lampu hijau untuk beri pertolongan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu dari akhirat Nabi akan tolong umat dia. Hatta tu semua nak naik titik sirat, makna Nabi dah ambil tolong lagi. Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah selamatlah umatku, ya Allah selamatkanlah beriman, ya Allah. Itulah kata semua sahabat begitu sekali usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita rasa makna yang comel benar adalah molek benar dah arahan daripada Allah Subhanahu wa taala ni. Kita kenal jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu melalui kita selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma pada pagi ini saya nak besar sikit masa selawat ni, bagaimana apa dia kelebihan ataupun kemuliaan selawat yang kita diajar supaya perbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh semua kalau kita bincang bahas selawat ni, saya nampak satu riwayat di mana selawat yang paling comel sekali kepada dia. Kalau bukan satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu riwayat yang mengatakan bahawa apa dia ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, mana yang disebut oleh Imam Bukhari dalam sahih dia, Imam Ahmad, daripada riwayat Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu taala anhu qala rajulun ya Rasulullah amma as-salam fa alayka faqad arafnahu fa kayfa as-salatu alayka qala Allah qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, ataupun riwayat yang lain Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Banyak riwayat-riwayat bukan itulah ataupun kita panggil selawat Ibrahimiyah. Dari riwayat ini tentu semua satu sahabat Nabi SAW dijumpa Nabi SAW kata dia, ya Rasulullah tahu dah bagaimana kamu nak ucap salam kepada kamu, iaitu assalamualaikum ya Rasul. Cuma sahabat tak tahu sekali bagaimana nak selawat kepada kamu. Bak salam kami tahu dah assalamualaikum ya Rasulullah. Cuma kepriya kau yang sepatutnya kami katakan sebagai apa dia ni untuk menyahut apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada kamu. Maka Nabi ajarlah selawat apa Allahumma shalli ala Muhammad sampai akhir kita panggil selawat Ibrahimiyah. Inilah selawat yang paling afdal sekali kalau banding dengan selawat-selawat lain. Tapi orang Melayu kita ni oleh kerana dia boleh jadi dah kali ni dah kali. Dia ingat selawat lain lebih besar daripada hak ni. Hak ni Nabi ajar ni.
Hak lain itu boleh jadi turban dia, boleh jadi apa dia orang salih hajat. Tapi ini adalah selawat yang diajar khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat gabulan, selawat syifa atau apa lagi? Selawat tafridiyah atau semua comel. Tapi kadang-kadang kita tinggal, kita tak ranking hak ni kalau mahir sekali. Kalau banding dengan apa yang Allah Rasul. Sebab dunia dah ni terus kemudian nampak bagi makin lo ya. Sebab selawat tafridiyah kononnya selamat dan sahabat selamat. Kalau apa ni selawat sifat konon Allah Taala bagi semua sudah. Memang kerja tu hebat. Kalau nak ceritanya bagi anak pada ni bagi minat belaka. Kalau ke mana? Tapi sebenarnya kalau tengok dari segi ranking selawat yang paling afdal sekali, mana yang paling afdalnya? Yang cuma orang tak berapa minat. Macam saya sebut berjari, mana dia tak nampak fadilat kalian yang berjari. Tak nampak sehat. Kalau nak kan? Tak nampak sehat, tak nampak gabu dia, tak nampak selamat daripada bencana gabu boleh jadi. Dah. Atau boleh kerana dia biasa semua dia jadi khalih, jadi rasa tak hebat. Macam tu bawa nak pelakon, hebatlah kemana pun tengok semua, jadi rasa tak hebat juga. Kalau dah. Tapi sebenarnya hebat sekali atau afdal selawat adalah selawat daripada selawat Ibrahimiyah yang kita baca di akhir tasyahud kita. Apakah amalan itu semua? Ini adalah daripada afdal selawat. Waktu ulama apabila bicara selawat kata dia afdal selawat adalah selawat Ibrahimiyah, iaitu selawat yang kita baca pada akhir tahiyat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai akhir sekali. Muslimin dan muslimat sekalian, kalau kita perhati pada hadis Nabi lah, dari segi apa dia ni kelebihan ni, saya baca beberapa hadis daripada Nabi SAW tentang apa dia ni kelebihan selawat ni. Antara yang tertua semua, antara kelebihan selawat ni ialah satu riwayat mengatakan, riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, inna lillahi malaikatan sayyahin fil ardi yuballighuni min ummati as-salama. Riwayat An-Nasa'i dan katanya Hasan bin Albani mengatakan hadis ini adalah hadis sahih. Kata dia di sana Allah Taala malaikat yang bertawaf dunia ni. Ada satu jenis malaikat kumpulan malaikat bertawaf dunia ni. Di mana malaikat ni kerja dia adalah dia sapa salah daripada umat aku kepada aku walaupun Nabi dah mati dah. Kan, ini kerja di kalangan apa dia, di kalangan malaikat. Sebab itulah banyak-banyak selawat. Kan, di mana selawat kita ni akan disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia telah meninggal dunia. Dan ini istimewa yang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dah. Dan siapa berlaku apa yang kita buat, kebajikan yang kita buat, mana siapa berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari riwayat ini mengatakan apa dia ni hatta makna selawat yang kita kata Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah, makna malaikat siapa kita selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis ada tak dia Allahumma salli ala Muhammad. Dah gitulah. Tak payah mana kan. Tapi kita ni gitulah satu semua tak jadi amalan kita. Saya duduk satu orang nama satu itu usaha. Dia memang hidup dengan selawat. Dia mengajar juga pun memang hidup dia masuk dengan selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kalau kita punya ajar latah selawat comel, kau boleh mana dah. Ni latah sebut bagai lain. Dah. Pakai pih dah bila latah tu orang lain tu masalah kita. Kan? Kalau punya selawat pun dah ke mana kan. Macam saya sebut dah, saya pernah jumpa satu orang. Dia lupa depan saya. Pakai pih balik dah. Mana bangun depan saya tu dia nyapu, dia nyapu lepas dia nyapu orang benda tu. Itu masalah dah. Kata dia malu dengan saya. Saya punya buat dia dia gitu. Tak tahu tulis apa tu bagi itu. Tak tahu lah boleh jadi dia main semua Allah ada semua tu semua Allah. Nah, sebab tu lah terus semua kita kalau boleh cuba basah lah. Kalau kita basah lidah kita dengan bagian-bagian ni lah akan tukar. Macam dia berkata lah kata lori wudu, kalau pecah wudu dia tak bagian lain dah. Kalau tu, begitulah. Itulah kehidupan kita. Akhir apa nak masuk mati pun kita juga. Kalau kita hidup hanya kita menegak la ilaha illallah. Dalam kehidupan kita ni kita baca la ilaha, kemudian kita hidup budaya la ilaha illallah. Kita melaksanakan tuntutan la ilaha illallah. InsyaAllah boleh jadi di akhir hidup kita akan berakhir dengan la ilaha illallah. Itulah apa dia ni, apa dia panggil natijah di sebalik kita hidup dengan baik-baik. Kemudian yang kedua, di antara kelebihan selawat itu semua ialah dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata dia, idan tukfa hammuka wa tughfaru laka zambuka. Antara dua kelebihan orang yang selawat ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau pertama sekali tukfa hammuka, maknanya Allah Taala akan hilang duka cita. Orang bilang ni dunia stres lah. Dunia masalah kadang-kadang kan. Cakap rabak tenang lepas tu masalah pula kalau
Tapi kena makan obat dalam masalah tu. Tapi di situ ada antara penyelesaian yang diajak oleh Islam ialah antara ini juga ialah melalui kita selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada yang mengatakan tukfa hammuka, Allah Ta'ala akan hilang. Allah Ta'ala akan apa dia akan kurang, akan hilangkan apa ni pusing atau serabut dan jiwa manusia. Ini antara benda yang saya rasa betul lah dalam kehidupan sekarang ini. Dalam kehidupan yang semua serabut hari ini, serabut dalam menjalani kehidupan, serabut dalam berfikir, serabut dalam segala-galanya lah. Maka di antara kunci nak hilang serabut yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah berselawat. Yang kedua pula ialah wa tughfar laka dzambuka, Allah Ta'ala akan ampun dosa kita. Rupa-rupa ucapan kita Allahumma shalli ala Muhammad, kita sekadar ucapan. Rupa-rupa nilai tanpa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ialah Tuhan memberikan ampunan kepada kita. Maka saya selalu sebut semua tu, kalau semua ampunan penting sangat dalam kehidupan kita lah. Kita nak sangat supaya kesilapan yang berlaku dalam kehidupan kita sentiasa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kesalahan ini adalah sebenarnya masalah kita pada kita mati. Apabila zahir sakit dunia kau semua ni berakhir pada masa kita mati lah. Pici mani dah tinggal apa sakat tu ya berbeza. Dalam berdarah sakat mati tak ada dah. Tapi lepas mati adalah berkaitan dengan dosa-dosa dan sebagainya. Dan sebab itulah kita perlu sangat kepada keampunan daripada banyak hadis-hadis, banyak daripada amal-amal yang Nabi ajar dia menjurus kepada keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagi-bagi betul untuk jam masa depan kita. Kebahagiaan masa depan kita ialah sejauh mana dosa kita tak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah maknanya apa dia ni, selawat ni sebagai daripada kaedah untuk mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu kata-kata daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala. Sayyidina Ali kata kullu du'ain mahjubun, apa dia ni, kullu du'ain mahjubun hatta yusalla ala Muhammadin wa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan ini riwayat Imam Tabari, katanya hadisnya adalah hadis hasan, boleh beramal. Maknanya kata dia setiap doa itu akan tersekat kecuali kita sebut, kita selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam budaya kita berdoa kita diajar selawat Nabi lah. Selawat Nabi, selawat di permulaan dan selawat di akhir. Ada riwayat mengatakan, ada saya baca lepas ni, satu riwayat yang disebut bahawa katanya satu orang nama dia Sulaiman Ad-Darani. Ceritanya selawat dia betul lah sebagai apa dia nak pecah benteng penerimaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak ada selawat insya-Allah mana doa kita tersekat ataupun terhalang. Kan? Katanya satu orang lagi Sulaiman Ad-Darani, man arada an yas'al Allah hajatan falyabda' bis salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam summa yas'al Allah hajatahu summa yakhtim bis salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah yaqbalu as-salataini wa huwa aqrab min an yaruddahuma bainahuma. Katanya Sulaiman Ad-Darani rahimahullah ta'ala, katanya siapa-siapa yang nak minta Allah Ta'ala apa-apa hajat, tak kira lah siapa-siapa, tak kira siapa sini, siapa-siapa yang nak hajat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah dia mula dengan selawat. Macam kita doa lah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam. Kemudian lepas tu pula dia minta hajat, kemudian akhiri dengan selawat pula sallallahu alaihi wasallam. Macam kita doa kita lah. Maka bagi orang yang dua-dua selawat dia doa dia ni, kata yang satu Sulaiman Ad-Darani, Allah Subhanahu wa taala ketimu dan Allah Taala tidak akan tolak permohonan dia. Begitu nak cerita bagaimana besarnya, mulianya, hebatnya selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna sebut nama Nabi, selawat Nabi itu adalah pulangan akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi adalah jenis tarikat sesat. Kita sebut nama Syekh dia kan. Ada semua tarikat pelik di Malaysia ni, letak nama Syekh di sini. Kita kata masalah sebut nama Syekh dia sahab kata dia. Solat tak solat tu karut belakalah. Dah, yang penting bahasa pada hari ini sebut nama Nabi tu. Selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah segala-galanya. Kemudian saya sebut lagi apa dia dari segi tuan-tuan semua, dari segi kelebihan ni, apa dia ni selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah contohnya ialah selawat pada hari Jumaat katakanlah. Kan Jumaat ni antara amalan yang jadi amalan sunat kita adalah kita banyak selawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan kita tak pernah barang lain ibadah ni latih sekalinya. Tapi kadang-kadang kita terlepas barang-barang. Sebenarnya kalau tengok dari segi pulangnya, dari segi kehebatan, dari segi fadilat besar sangatlah.
Kita dapati cuba tengok dalam hadis yang menceritakan tentang bagaimana kelebihan selawat pada hari Jumaat ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada ini riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i wa Ibnu Majah daripada Aus bin Aus Al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min afdali ayyamikum yaumul jumu'ati fihi khuliqa Adam wa fihi qubida wa fihi an-nafqah wa fihi as-sa'iqah wa fihi as-sa'iqah fa aqsiru alayya min as-salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Qalu ya Rasulullah kaifa tu'radu alayka salatuna wa qad arimta. Qala inna Allah harrama 'ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ini mengatakan bahawa hari yang paling lebih di sisi Allah Ta'ala dalam minggu kita, hari yang paling lebih adalah hari Jumaat. Dalam Islam, dalam masa 7 hari ini dikatakan afdal. Hari yang paling afdal sekali hari Jumaat. Sebab apa tuan-tuan semua, hari Jumaat dikira sebagai di ranking yang pertama sekali kalau banding hari-hari lain. Ya, dikatakan fihi khuliqa Adam. Hari Jumaat Allah Ta'ala cipta Nabi Adam. Kemudian hari Jumaat juga Allah SWT matikan Nabi Adam AS. Hari Jumaat juga akan berlakunya kiamat dan apa yang juga kebangkitan. Kan? Kemudian Nabi kata, fa'aksiru alayya minas salati fi, maka banyakkanlah kamu selawat kepada aku pada hari Jumaat. Ini arahan daripada Nabi SAW atau perintah dan tak wajib, tapi maknanya ini satu saran daripada Nabi SAW ialah fa'aksiru alayya minas salati fi, kata banyakkanlah selawat kepada aku. Sebab apa tu terus Nabi ajar supaya banyak selawat. Kan? Tak pergi sebeh pun tak apa. Allahumma salli ala Muhammad kan. Kita buat orang dalam duduk dapur pun boleh, duduk atas kursi boleh, dalam perjalanan pun boleh. Yang penting maknanya kita diarah, kita diminta supaya perbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat. Sebab apa tu semua? Nabi kata fa inna salatakum ma'rudatun 'alayya. Sebab selawat yang kamu ucap pada hari Jumaat tu akan dipamit kepada aku. Walaupun Nabi tak ada tuan-tuan, Nabi dah mati dah. Tapi makna apa kita lakukan? Selawat yang kita buat pada hari Jumaat dibentang, dipamit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sebut begitu, sahabat mari juga saya dia. Ya Rasulullah kata dia, bagaimana benda tu boleh berlaku? Mudah mati dah kan. Dan boleh jadi makna hancur lebu habis dah apa dia tu badai kawan. Bagaimana benda tu berlaku? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal. Allah Ta'ala mengharamkan kepada bumi makan jasad para anbiya alaihi wasallam. Jasad para anbiya itu kadang-kadang macam itulah. Dan bukan sekadar anbiya, hatta mati syahid pun kadang-kadang maknanya dia Allah Ta'ala buat dia ni tak rusak badan dia. Ini jelas hadis ni maknanya Nabi kekal macam tu. Sebab kadang-kadang ada usaha yang berlaku di tuan semua daripada orang Yahudi, daripada Maghribi, dua orang mari di Madinah untuk apa supaya best itulah kononnya nak ambil jasad Rasulullah SAW. Boleh jadi dia percaya apa maknanya jasad Nabi adalah kekal, tidak akan berubah. Ini berdasarkan kepada hari Nabi SAW. Dan ini kerja Tuhan berlaku. Dan kemungkinan kita nak apa ya macam mana berlaku dan cerita kerja Tuhan makna lebih daripada nafas kita, lebih daripada penkhayalan kita. Kan maknanya Allah Ta'ala boleh buat segala-galanya. Sebab Tuhan. Kalau mana? Kita lebih. Kemudian kelebihan selawat pula tuan-tuan semua ialah antaranya selawat lepas daripada orang bel. Sebab kita ni kadang-kadang bel ni tak jawab mana bel. Ni dah pakai begitu ialah buah sebagainya. Kalau kita perhati pada hari Nabi lah, hari riwayat Muslim, Imam Ahmad dan Abu Daud di Sahih ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, Nabi kata, "Idza sami'tumun nida, idza sami'tum mu'azzinan faqulu misla ma yaqul, summa sallu alayya fa innahu man salla alayya sallallahu alaihi biha ashran, summa sallallahu li al-wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa wa man sa'ala li al-wasilah halat alaihi syafa'ah." Nabi SAW mengatakan, Nabi kata siapa-siapa yang dengar azan, waktu kita mula punya azan, kita dijaga apa berhenti segala-galanya dengar dan kita jawab semana orang azan. Kemudian lepas daripada semaya tu, lepas daripada azan tu dia selawat Nabi SAW. Biasalah lepas daripada kita selawat sebelum kita jalan orang kan, sallallahu alaihi Muhammad, siapa-siapa selawat Nabi sekali, satu kali, Allah tak kata selawat 10 kali. Ini satu daripada nilai tambah yang diberi oleh Allah SWT. Sekali je kita selawat,
Allah Ta'ala gana 10 pula. Kemudian lepas tu dia doa pada Nabi pula. Doa tadi lah, Allahumma rabbah tidak wajibta masa akhir. Maknanya orang yang kata macam ni, kata Nabi selawat pada aku, berdoa kepada aku, al-wasilah mana yang doa kita baca pada azan itu. Nabi kata halat alaihi syafa'ah, layak dia untuk dapat syafaat aku pada hari kiamat. Besar bagainya. Kan pada kita nampak tak lepas main ni. Kan terkumpul besar sangat apa dia ni, nilai yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang sanggup berselawat lepas daripada azan dan berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada yang kata halat alaihi syafa'ah, layak untuk dapat syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tentu semua apa dia ni berkaitan dengan selawat. Cuma akhir sekali saya nampak satu hadis yang disebut oleh Abu Dawud, kemudian ada disah oleh Imam Nawawi, kata dia kemudian, ma minkum min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Riwayat ini mengatakan siapa-siapa di kalangan kamu bagi salam kepada aku, Nabi kata. Yang bagi salam Nabi, Allah Ta'ala akan kembalikan roh Nabi dan jawab salam kita. Kita di Mekah kamu semua kita assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi akan jawab, cuma kita tak dengar lah. Allah Ta'ala akan kembalikan roh kepada Nabi SAW dan jawab salam orang yang beri salam. Itulah tentu semua benda besar sangat lah. Lagi ni kalau kita boleh beramal selawat ni kira satu kemuliaan besar lah. Sama-sama kita doa moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala dia bagi mudah untuk lidah kita basah dengan sebut apa dia Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat pertama, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian ayat yang kedua pula, tadi maknanya Allah Ta'ala nak ajar orang menyakiti Nabi ni tak padan dengan nak menyakiti Nabi dah. Tak padan nak hina Nabi. Nabi siapa dia Nabi? Yang kedua pula serta jawab dengan balasnya orang menyakiti Nabi pula. Tengok Quran ni comel tertib dia bagi. Kan ini balasnya bagi orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok bagaimana apa dia ayat yang ikut ialah Allah Subhanahu Wa Taala sebut innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya kata dia Allah, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah Subhanahu Wa Taala akan melaknatnya di dunia dan akhirat dan disediakan azab yang menghinakan bagi mereka. Kita terus cuba tengok ni kedua pula. Tadi kita rasa tak pandai dah, kita nak beza kita dengan Nabi kan. Kedua pula Tuhan jawab pula orang yang menyakiti Nabi ni memang manusia yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah cuba kita pertikaikan. Kan ramai kadang-kadang kan manusia ada juga hina Nabi dan kata Nabi ni kuat nafsu, ni kau berdepak. Ada tulisan-tulisan macam tu. Kadang-kadang tulis Nabi tak adil apa semua Nabi. Banyak tulisan-tulisan yang menampakkan kepada kita dia menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ni terus semua berbakar. Pertama sekali dia menyakiti Allah Subhanahu Taala macam mana? Kalau orang Yahudi pun apa dia kata Tuhan ya Allah maghlulah, dia kata Tuhan ni bakhil kata dia. Allah hendak dia kata begitu. Kan kalau kita baca Quran ni antara Ibrahim Yahudi memang mulut dia celupa. Antara celupa dia kata ya Allah maghlulah, mana tangan Tuhan ikat maknanya bakhil ya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sampai gitu semua. Kemudian apa lagi dia kata Uzair bin Allah, dia kata Uzair adalah anak Allah SWT. Ini barang-barang yang tak kena berlaku lah. Allah Ta'ala mana ada anak, Allah Ta'ala mana orang apa di manusia, mana yang bakhil, Allah Ta'ala murah segala-galanya. Kita baca Ar-Rahman Ar-Rahim dan semaya kita Allah Ta'ala ada segala-galanya. Kemudian lagi kepada contohnya orang Kristian pula, dia menyakiti Allah Ta'ala dalam bentuk kata-kata yang teruk sangatlah. Contoh kepada dia kata Al-Masih bin Allah. Dan apa dia Nabi Isa ni adalah anak Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau musyrikin Mekah pula kata apa? Malaikat ni adalah anak tina Tuhan. Al-malaikatu banatullah. Dan malaikat ni anak perempuan Allah Taala. Ini kita semua contoh bagaimana dia orang menyakiti apa dia ni Allah Subhanahu Wa Taala. Luar ni pun banyak gambar-gambar kita terus walaupun bukan dalam bentuk macam ni. Menyakiti Allah Ta'ala, kadang-kadang ketepi hak Allah Ta'ala, ketepi hukum Allah Ta'ala, kadang-kadang hina hukum Allah Ta'ala dan pertikaikan hukum Allah Ta'ala. Itu semua kita panggil menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyakiti Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Yang kedua pula rasuluhu, nyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyakiti Rasulullah ni banyaklah. Bahasa masuk dulu munafik. Munafik tu banyak benda-benda perkara yang dia buat. Dia hina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu katakanlah dia pergi cuba nak mencabuli kehormatan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kata lain dia sembah fitnah. Dia mengatakan apa dia ni Aisyah ke apa semua berzina dengan satu orang sebagainya. Banyak benda-benda yang dia buat. Rasulullah ni tidak adil, Rasulullah ni apa dia ni gini banyak benda yang dia pertikaikan. Itu gambaran menyakitkan Rasulullah pada masa dulu lah ni banyak. Macam saya sebut tadi lah. Rasulullah tidak adil, Rasulullah ni kuat nafsu, Rasulullah ni kepada lagi, Rasulullah ni memang pujuk. Banyak benda-benda yang dia cerita. Kalau kita belajar dalam sirah Nabi atau apa yang ditulis oleh orang tarikh barat, kemudian diikuti oleh orang Islam, ada banyak maknanya dia pertikaikan apa yang kewabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya kena ingat tu, kalau benar yang berlaku dalam kehidupan kita, kita boleh kesal dia. La'anahullah. Kan? Allah Ta'ala kala anak apa dia orang macam ni. Dan Allah Ta'ala anak dunia dan akhirat. La'anak ni kan boleh la'anak ni. La'anak ni adalah makna jauh daripada rahmat. Kan? La'anak ni jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita kalau boleh cubalah mengelak daripada perangai-perangai yang boleh menjauhkan kita daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Maknanya la'anak ni tak ada nilai lah kita ni. La'anak maknanya hidup kita tanpa rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun kita kaya, walaupun kita ni berpangkat, tapi kalau Tuhan anak tak ada nilai insya-Allah Ta'ala. Anak maknanya matru apa dia nak tardun min rahmatillah. Dia dijauhi daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu tuan-tuan kalau tu ada masa lah, cuba tengok dalam internet tulis senarai orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuba tengok, kita cuba mengelak daripada perkara tersebut. Sebab mana kalau dilaknat tidak ada nilai kita mana pun. Kehidupan kita memang akan diganggu. Kehidupan kita tidak ada tua. Kan? Mana kita dalam keadaan serabut, kita dalam keadaan apa dia? Dalam keadaan bermasalah dan sebagainya. Sebab apa kita dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ayat ni maknanya la'anahumullah fid dunya wa dunya pun dithalana, akhirat pun dithalana. Bukan kadang-kadang dia hidup dunia kadang-kadang tak ada apa-apa dia hidup. Hidup kadang-kadang susah, hidup dalam walaupun berapa kaya tapi tak selesa hidup dia. Hidup dia dalam keadaan huru-hara, rumah tangga bermasalah, anak-anak pun tak jadi hijau dan sebagainya. Kita memang takut sebahagian daripada Allah SWT laknat kehidupan. Dan dunia sudah takut, akhirat pun Allah alhamdulillah. Jadi berlaku tu, dunia pun Tuhan tak kena dia, akhirat pun Tuhan tak kena dia. Tentu semua sebenarnya saya sebut adalah kalau kita cuba tengok baliklah dalam hidupan kita ni, apa yang Tuhan laknat kita cuba mengelak lah. Saya sana dalam perjalanan saya tengok ada benda-benda apa dia bukti tempat laku isyarat kita tengok adalah internet, tengok adalah hadis kan. Kita tengok banyaklah dirinya manusia yang laknat. Dan orang kafir mengenal anak sama, dan munafik. Cara tengok segi orang kita, orang yang dikenali sebagai orang Islam. Antara orang yang dilaknat sebenarnya orang yang makan riba. Orang terlibat dengan riba. La'anallahu riba. Allah Ta'ala laknat orang yang makan riba dan orang yang kerja apa ni urusan bersama urusan riba. Nak kira orang makan atau apa. Kemudian la'anallahu rashi. Kemudian rasuah pula. Perkara-perkara berkaitan dengan rasuah. Ataupun apa lagi orang sembunyi ilmu tu pun nak dilaknat oleh Allah Subhanahu. Ilmu dia ada. Ilmu kata gini dia kata gini kena kepentingan. Tambah-tambah dunia lain ni pula. Kepentingan politik, kemudian kedudukan sanggup dia kadang sanggup dia sembunyi ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang ini juga dan Quran sebut ya ulai ka yal'anuhumullah. Mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apa lagi? Banyaklah tuan semua. Kalau tu ada masa cuba tengok dalam mudah kemudian ada di tangan. Dia tulis siapa yang dilaknat. Kalau orang kerti bahasa Arab mudah lagi. Manhum al-mal'unin. Dia tulis dalam hadis surah 234. Orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah kita pakat-pakat jagalah terus semua supaya dia ni kehidupan kita sentiasa dirahmat oleh Allah. Antaranya lah orang puai yang dilakukan oleh lelaki. Kan? Orang puai dilakukan oleh lelaki, kemudian orang lelaki tak bertanggungjawab. Itu semua adalah senarai manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La'anahumullah fid dunya wal akhirah. Allah SWT akan laknat dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Saya akan suatu contoh. Kita pernah dengar satu orang nama Salman Rushdie kan. Satu orang Mak Saleh tak berjasa usul daripada rakyat lah. Dia ni tulis saya memang nampak sangat dia mencelak oleh Rasul. Tulis saya dia memang laknat lah.
Akhir sekali ada satu pemimpin Iran tu, dia Pulau Papua, kata dia ni boleh dibunuh. Sebab dia tak beradab dengan Allah Ta'ala dan tak beradab dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lepas tu tuan-tuan semua kali tengok adalah riwayat cerita dia lah. Dia lepas daripada tu memang hidup tak senang dia. Walaupun dia duduk di negara masalah, tapi kehidupan dia memang sentiasa lari semua. Dia memang takut orang buka apa semua. Padahal ada di negeri Eropah, dia kata itulah perasaan yang Allah minta caput dalam hati dia orang. Ini antara kesal orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup dia memang, kalau ikut apa yang saya baca, memang lari semua, menus semua. Takut orang dapat kesal kat mana dia duduk. Dia memang takut diri ini. Padahal negeri Eropah ni tak macam negeri kita apa semua kan. Apa gitulah betul. Ini kesal daripada apa? Orang yang beranak dengan Tuhan, beranak dengan Rasulullah SAW, inilah la'anahumullah fid dunya wal akhirah. Allah SWT akan laknat dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Tentu sama bahawa kita merah negara kita gabung semua. Kalau kita tolak Tuhan, tolak Rasul, takut kita lah. Bertuhan anak ni, kalau peribadi manusia kita tak tenang. Kalau masyarakat pula jadi masyarakat yang bermasalah. Dan negara pula jadi negara bermasalah. Sebab apa? Sebab kita ni yu'dun Allah wa Rasulah. Kerana kita menyakiti Allah dan menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa'adda lahum azaban muhina. Kemudian Allah dan di akhirat disediakan azab yang menghinakan bagi mereka. Kan? Dunia tak pada, akhirat telah sedia apa dia ni, apa tempat yang cukup hina bagi dia. Ya Allah alhamdulillah. Sudah tahu semua cerita bagaimana apa dia ni kesal daripada orang yang menyakiti Allah Subhanahu Wa Taala dan menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara menyakiti Rasulullah pada masa jahiliyah dulu, masa-masa Islam awal, dia kata Rasulullah dia kata Nabi ni syair lah, Nabi ni gila lah, Nabi ni apa, tukar sahih lah, banyak ucapan-ucapan yang memang mengguriskan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah terus kalau nanti kita kena jaga lah. Gapuhan Nabi ajar, jangan kita kata gapuh lah, tak sewak senyap. Dia kata gapuh. Dia kata tak really pun orang kata tak. Oh tak sesuai dengan Allah ni lah. Dia kata kita tak boleh. Kalau tak sewak senyap yang kata gapuh. Kita bimbang takut maknanya kita masuk dalam hati-hati gini. Kalau ni banyak ni kadang-kadang orang kita ajak pakai tudung, tudung masa dia kata orang kak tudung ni dah gerak nafsu kuat sebab dia pakai kandung kan. Orang Melayu tak apa dia kata gitu. Ni ada satu orang dating Indonesia sebut gitu. Kan? Apabila kita bincang buat tudung ke apa semua, dia kata tak relevan kata. Ya, sebab ni adalah orang Arab kan siapa? Dia kata dia orang Arab nafsu kuat. Ya, sebab dia makan gandum ke apa semua. Orang Melayu makan nasi kuat juga. Kalau ke mana? Betul tak? Orang tua umur 80 tahun dulu budak-budak ngaji Quran tu ada dengar kan. Tu makan nasi pun betul-betul juga kalau ke mana. Sebab nafsu manusia gitu kata. Kan? Ini banyaklah makna kita dengar. Terutama orang luar ni banyak sangat. Dia banyak orang kita tulis dalam internet, tulis ke apa semua. Banyak pertikaikan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lepas daripada itu tuan-tuan semua, kita masuk ayat berikut ialah walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maqtasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin lelaki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka lakukan, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang begitu nyata. Ini siapa Afrika, mana ayat ini dia tak sekali dengan Nabi ni. Tadi kita bicara menyakiti Nabi dah. Menyakiti orang dekat-dekat maknanya hai besar sangat kesalahan. Sampai begitu sekali. Dia tak mana kesalahan. Kita kata kita menyakiti orang bimel dan laki-laki perempuan siapa maknanya tarah dosa dia. Sampai dekat-dekat dengan tarah kita menyakiti Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan menyakiti ni banyak berlaku dan ada himnalan ni ayat ni. Sebenarnya ni apa yang berlaku pada masa sekarang. Kan? Dia menyakiti orang lain, orang beriman dan orang sama ada lelaki perempuan dengan penuh yang dia tidak buat. Bagaimana kalau mengikut saya Qutb rahimahullah ta'ala kata dia, contohnya dia apa dia panggil, dia sepak burukan orang. Dia sepak burukan orang. Ya, kadang-kadang baru benda tak apa situ juga sepak macam ni lah. Kadang-kadang WhatsApp ke apa semua. Allah saya kadang-kadang banyak kita tahu semua kalau saudara kita ni kena di maruah dia dicemar ke apa semua kita kena bela. Katakanlah kita kenal satu orang katakanlah kita kenal sayang kita lakukan kita kena bela maruah dia. Nah, lalu kadang-kadang gitulah dia apa dia sebab apa gitu.
Satu masa satu orang tu dia jumpa dia kejak saya lah, dia tuduh suatu gitu lah, sudah saya dia tuduh saya dia kata entah kenal tak dia, yang kata pelik-pelik tu. Orang kata saya dengan saya. Lepas tu senyap dia. Kata kau semua kita kena benar dulu. Kata si kalau mana kan. Ini banyak tu melakukan lagi. Maknanya tahu sekali dia ada sebar mana kejahatan orang kepada orang lain. Ni banyak ada gambar ada kata. Dan banyak sangat lah kalau kita tengok ada tamat politik dan Allah kadang-kadang habis licin. Habis licin jadi bunuhan habis. Sebab tu ayat ni tidak ada, tak kira siapa-siapa. Walladzina mana tak kira siapa-siapa yang punya kerti orang beriman tak kira siapa. Tok lebah ke, ustaz ke, profesor ke, apa semua masuk dalam ayat ni belakang. Dia tidak ada malam hujah, bagi ustaz tak apa kata kau tak ada. Tak ada lah ayat kalau tak ada bagi gitu. Mana ayat walladzina ada bagi dengan isim mausum, mana mari dengan lakon gitu. Siapa-siapa yang mengkati apa dia ni orang beriman dan nama ada laki-laki dan perempuan, antaranya saya sebut dia lah apa dia ni dia sebab buat kejahatan orang lain. Dan kembali pada apa saya sebut tadi tuan semua. Kalau kita dengar orang yang saya bakul kesahan kita bela dia. Allah Ta'ala akan selamat kita di akhirat. Siapa-siapa yang bela saudara dia, maruah saudara dia, maka Allah Ta'ala akan selamat diri dia di akhirat. Kalau menutap berlaku lah. Gitu. Allah ni banyak sahaja. Yang kedua pula antara menyakiti apa dia orang bimik lah, dia cuba nak mengkhianati. Satu perancangan nak mengkhianati orang Islam. Yang buat perancangan. Yang tiga pula ialah apa dia ni, dia menyebabkan fitnah. Dia menyebabkan fitnah orang Islam kepada orang. Ini semua terus penyakit yang ada pada masyarakat ini. Berbagai-bagai bentuk dari kita dengar. Fitnah dalam bentuk gambar, fitnah dalam bentuk ucapan, fitnah dalam bentuk apa dia, dalam bentuk kata-kata yang bukan-bukan dan sebagainya. Kena ingat ayat ni lah. Walladzina yu'duna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi maqtasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Maka kepada besar balas maka sesungguhnya mereka telah memikul apa dia ni kebohongan dan dosa yang begitu nyata yang begitu besar. Itulah tuan-tuan semua kita walaupun gabung-gabung kita kena jaga nasah yang sekajang pada kita. Walaupun kita berpolitik, walaupun kita makna yang berkhidmat ke semua, kita menjaga barang-barang kita. Hak orang beriman kita kena jaga. Kemana kewajipan dengan saudara kita muslimin kita kena jaga. Tapi kalau kita telah mencabuli benar-benar yang kita bincang tadi, maka inilah balas dia faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina, maka dia akan menanggung satu kebohongan dan satu dosa yang begitu nyata dan begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi tuan semua kalau melibatkan apa dia ni, kalau melibatkan apa dia ni celah sahabat. Kalau melibatkan celah sahabat ni banyak belah ni kadang-kadang berlaku ni orang celah sahabat. Bukan Syiah saja, hatta dalam ni pun ada tulisan-tulisan yang menghina sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah Ta'ala anak mensabba sahabi, siapa-siapa yang mencela sahabat-sahabat aku. Hatta ada riwayat, saya tak pasti sahih tak sahih, apa disebut dalam oleh Syekh Ahmad Syarbasi, kata dia, idza ra'aitumul ladzina yasubbuna ashabi faqulu fala'natullah ala syirrikum. Apa dia ni? Kalau kamu tengok orang yang mencela sahabat-sahabat aku, maka katalah kepada dia, laknatullah ala syirrikum. Allah Ta'ala laknat apa kejahatan yang kamu lakukan. Sampai begitu tuan-tuan semua. Dan banyak ada hadis yang tuan-tuan semua yang kita kena pakai jagalah. Kalau bincang ba'yun zuna, masuk ngepak masuk juga ni. Yang kita rasa tak kuat, tak boleh ngepak, dah masuk belakang ni. Dia menyakiti, itu masuk dalam kategori menyakiti saudara kita yang muslim ataupun muslimah. Dalam satu riwayat daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi ay ar-riba arba indallah. Satu masa katanya Aisyah radhiyallahu ta'ala, Nabi tanya satu soalan sahabat. Nabi ni kadang-kadang pendekatan dia, kadang-kadang dia nak ajar benda, kadang-kadang betul soalan. Soalan tu kadang-kadang bukan nak tanya sangat supaya nak ambil perhatian. Mu tahu kau nak sampai riba yang paling teruk sekali si Allah Ta'ala. Riba dah susah dah. Cuma Nabi buat satu soalan kata apa riba yang paling besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat kata Allah Rasulullah a'lam. Maka sahabat kata Allah dan Rasul yang maha tahu. Tak tahulah sahabat tu. Sebab tu orang Islam bila soalan tak tahu apa jangan kacau lah. Ni kat rumah aiting saya berpandangan dah. Kita dah dapat ilmu syarak ke apa semua ni dah. Kita apabila tak faham Allah a'lam tu alim tu.
Alim dah orang kata wallah alam. Tapi orang Melayu tak kira kita. Dah. Dia nampak Tok Lebah dia tak boleh jawab tu Tok Lebah tu tak alim dia. Tapi kan kita maknanya orang tak tahu sebut wallah alam tu alim lah tu. Sebab tu Sayyidina Ali kata apa dia? Sayyidina Ali kata la tastahi an taqula fima la ta'lam wallahu a'lam. Ni kau malu untuk berkata wallahu a'lam apa yang kamu tidak tahu. Banyak ada hadis kan Rasul tanya sahabat tu wallahu a'lam, wallahu a'lam. Itu budaya kita orang Islam. Dia kata dia tak senampak dia ni jahil. Memang I think saya berpandangan pandangan saya. Kalau buat kereta tak apa dah pandangan saya dah. Ni buat syarak pada mak I think juga. Ini satu masalah daripada kita. Sebab tu sahabat-sahabat radhiyallahu anhu boleh Nabi kata kita dia mesti nak wallahu a'lam wa rasuluh. Allah Taala yang mengetahui dan Rasulullah yang Maha mengetahui. Kemudian Rasul kata kepada dia, arba riba indallah istihlal wa 'irdi imra'in muslim. Riba yang paling teruk sekali Allah Taala ialah dia menghalalkan maruah orang muslim. Dia berkata orang muslim, dia hina orang muslim, dia pelekeh orang muslim. Inilah apa dia riba yang paling teruk sekali oleh Allah SWT. Ini anak Allah Taala kata faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubin. Itulah kata semua jangan guna pasir kan. Saya sebut tadi ayat ni tak kisah siapa. Tak ada lah hadis layak yang beri lesen kepada Tok Lebah, kepada Tok Guru, kepada siapa pun untuk mengatakan kawan. Tidak. Semua terlibat belaka. Waladina yu'duna siapa-siapa yang tak ke siapa lah. Sama-sama lah kata semua kita kita doa supaya pada akhlak ini menjadi akhlak kita lah. Kita sayang kepada orang beriman, kita menghormati orang beriman dan jangan sekali kita cuba mencela, menghina dia orang. Sebab apa? Sebab inilah balasan yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi perbuatan tersebut dia tak buat. Kalau dia buat tu mungkin lain, tapi dia tak buat sekarang. Kita tuduh dia. Kita tuduh dia zina, kita tuduh dia liwat, kita tuduh apa-apa tak ada pun. Bagi kita kena dosa di Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kata untuk balik insya-Allah minggu depan kita akan bincang apa hari ini kita akan bincang tentang aurat perempuan pula. Ya, apabila Nabi SAW berada di Madinah, maka bagaimana kaedah untuk nak jaga masyarakat ialah antaranya ialah kena jaga bab aurat lah. Sebab kalau aurat terbuka ni dia akan buat masalah banyak lah. Kan? Maka kesejahteraan masyarakat dia akan terjejas dengan sebab apa dia manusia yang telanjang atau manusia yang buka. Pada selama hari proses untuk bersih masyarakat antaranya ialah menjaga pakaian. InsyaAllah kita akan tengok minggu depan ada 49 ayat ialah ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Saya katalah untuk hari ini dua ayat insyaAllah moga-moga kita pada ni kita diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting sekali ialah sama-sama kita meniti bagaimana menghayati ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita ngaji ni sebenarnya bukan sekadar ngaji itu kelebihannya, habisnya lah kita dapat menghayati itu lebih sekali. Sebab itulah jelas sahabat radhiyallahu taala anhum dia ngaji Quran tak banyak sikit-sikit lah, tapi dia meniti bagaimana nak beramal. Kan? Bagi saya kutub rahimahullah taala ada semua antara kejayaan, ciri-ciri ataupun rahsia kejayaan para sahabat ialah talaqi litahfiz, dia belajar untuk dihayati. Bukan belajar untuk berdebat, bukan belajar untuk simpan maklumat di kepala dia tak, tapi dia belajar untuk terjemah dalam kehidupan dia. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Alhamdulillahi ala kulli hal. ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وأصلح أنفسنا واجعل القرآن أخلاقنا. اللهم اجعل القرآن أخلاقنا. اللهم اجعل القرآن أخلاقنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتحبنا وصالح أعمالنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق.